ayat 26 surah Al-Baqarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو الذي خلق لكم
وهو بكل شيء عليم. Kita telah baca pada ayat yang lepas, Allah Subhanahu Wa Taala jawab kesamaran tentang golongan yang tidak menerima Al-Quran. Mereka mengkritik dan mereka mendakwa bahawa Al-Quran ini bukan daripada Allah. Bahkan Al-Quran ini daripada manusia, rekaan manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cabar supaya bawa mari seperti Al-Quran, bawa mari kitab seperti Al-Quran. Kalau benar manusia boleh reka, manusia boleh buat, dan tidak ada siapa boleh mari seperti mana Al-Quran hari ini dan sampai bila-bila, tak ada. Manakala ayat 26, ayat 26 ini menjawab kesamaran kedua, golongan yang mengingkari Al-Quran. Dia tak seberiman dengan Al-Quran, dia kritik Al-Quran, dia kritik isi kandungan dengan mengatakan bagaimana kitab agung, kitab Allah disebut tentang nyamuk, disebut lalat dalam Quran, dan disebut sarai labuh-labuh, burung hut-hut, macam-macam. Tidak layak bagi kitab yang agung, kitab Allah disebut perkara seperti itu. Jadi ayat 26 ni Allah Ta'ala menjawab, innallaha la yastahi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu pun ayyadriba mathalan ma ba'udah, untuk mengadakan perbandingan seperti binatang nyamuk. Allah Ta'ala sebut Allah tidak malu pun untuk menyebut, mengadakan perbandingan seperti seekor nyamuk. Asal tujuan perbandingan yang Allah Ta'ala mari di dalam kitab Allah Ta'ala ini supaya hamba yang baca Al-Quran, kita semua yang baca Quran boleh faham secara mendalam perbandingan yang Allah Ta'ala mari ini. Jadi sebab itulah, kalaulah perbandingan tadi menyebabkan hamba boleh faham, maka Allah Ta'ala bawa mari dalam kitab dia. Dan perkara yang Allah Ta'ala sebut seperti nyamuk kau ni, dia tidak mencacatkan keagungan Al-Quran, tidak mencacatkan. Jadi Allah SWT tidak malu untuk menjadikan bandingan seperti binatang nyamuk, yang mana orang kenal belaka. Nyamuk ni orang tahu belaka, sarai labuh-labuh orang tahu belaka. Hak tidak mengaji pun dia boleh reti, sebab sarai labuh-labuh ni ada dalam rumah dia. Orang yang bergantung kepada selain Allah, memuja dan menyeru kepada selain Allah seperti sarai labuh-labuh, betapa rapuhnya. Tempat dia memegang ni rapuh dah. Itu perbandingan Allah Ta'ala umar. Fama fauqaha, atau sesuatu fauqaha yang lebih kecil daripada nyamuk ataupun lebih besar. Fauqa ni sama ada lebih kecil dari nyamuk ataupun lebih besar dari nyamuk. Lebih kecil dari nyamuk apa dia? Sayap nyamuk. Lebih besar daripada nyamuk, lalat. Allah tidak malu untuk mari perbandingan supaya hamba dia boleh faham. Jadi di kalangan manusia ada dua golongan. Satu golongan orang yang percaya dan beriman dengan Al-Quran. Apabila Allah sebut dalam kitab dia, dia tetap menerima dan beriman ini kitab Allah. Segala apa yang Allah Ta'ala sebut ini benar daripada Allah. Satu golongan lagi, dia mengingkari, tidak menerima. Mengingkari, tidak menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman. Yang beriman yakni yang boleh percaya, yang boleh menerima. Dia belajar kitab Allah, dia terima. Fa ya'lamun, maka mereka ini mengetahui dengan penuh yakin. Mereka boleh memahami, mereka meyakini annahul haq min rabbihim,
Sesungguhnya bandingan-bandingan yang di dalam Al-Quran ini memang benar daripada Tuhan mereka. Yakin sungguh mereka belajar kitab Allah, hayati sampai ke kitab Allah Ta'ala. Kerana kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini jaminan kejayaan. Jaminan kejayaan. Menerima kitab Allah Ta'ala, berjaya satu orang. Tidak menerima, celaka satu orang. Jadi orang yang beriman, yang percaya, yang menerima, maka dia penuh yakin bahawa bandingan-bandingan yang Allah Ta'ala ada ke dalam Quran ini daripada Allah, Tuhan mereka. Manakala golongan yang satu lagi, golongan yang ingkar, lagu mana perangai dia, perkataan dia, wa ammal ladzina kafaru, dan ada pun golongan yang ingkar dia kerana degil, tidak percaya dia pada Quran. Fayaqulun, maka mereka mengatakan, buat tuduhan. Hal keadaan mereka degil, dia kata gapo? Madza aradallahu bihadza masala, apakah yang Allah Ta'ala kehendaki dengan perbandingan seperti ini? Perbandingan seperti nyamuk, lalak ni. Allah nak gapo perbandingan seperti ini? Ni golongan degil. Sedangkan dia tidak tahu bahawa apa saja perbandingan merupakan satu perbandingan yang cukup jelas, yang boleh diambil ibrah kepada orang yang mengaji Quran. Jadi melalui kitab Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala menyesatkan ramai orang dengan sebab kitab Al-Quran, dengan sebab dia tolak kitab Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi pimpinan hidayah dengan perantara Al-Quran juga, kerana dia menerima kita Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Allah tidak paksa. Bukan kata bila Allah Ta'ala waktu kita Quran paksa semua terima. Tidak. Bahkan ikhtiar, pilihan manusia. Pilihan manusia. Allah bagi ikhtiar. Jadi yudillu bihi katsira. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyesatkan bihi dengan sebab perantaraan Al-Quran katsira, ramai manusia. Kenapa jadi sesak ni? Kerana tolak Quran. Sesak kerana tolak Al-Quran, jadi sesak. Dan hak tolak Al-Quran ni ada dua golongan. Satu tolak kerana dia degil, yang kedua dia tolak kerana dia jahil. Jahil boleh jadi tolak Quran. Tolak dalam keadaan dia jahil, dia boleh gilawai apabila orang baca Quran, dia tak tahu. Ini jadi kufur juga dia, sesak juga jadi. Wa yahdi bihi katsira, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pimpinan hidayah dengan perantaraan Al-Quran ini katsira, ramai sekali di kalangan manusia, kerana dia terima kitab Allah Ta'ala. Terima dia sebagai rukun iman, dia kena beriman dengan kitab Allah. Kitab Allah ni rukun iman, dia kena terima. Bila dia terima Al-Quran sebagai kitab Allah dan dia merupakan rukun iman, maka dia belajar kitab Allah dan dia hayati dalam kehidupan dia, dan dia sampaikan kepada orang lain. Ni. Jadi orang yang disesatkan dengan sebab dia tolak Al-Quran tadi, tidak lain melainkan orang fasik. Golongan fasik. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, dan tidak Allah Ta'ala sesatkan dengan perantaraan Al-Quran illa al-fasiqin, melainkan golongan-golongan yang fasik. Golongan yang fasik. Golongan fasik ni apa dia tuan-tuan? Orang yang keluar daripada ketaatan. Khuruj anit ta'ah, keluar daripada ketaatan, keluar daripada batasan kemanusiaan sebagai hamba. Dia tepuh batas, lakuh batas, lepas batas. Dia sebagai hamba, dia kena buatlah ketaatan dia sebagai hamba. Ini tidak dia. Jadi Allah Ta'ala tidak sesatkan dengan perantaraan Al-Quran ini, melainkan orang-orang yang fasik.
Yakni siapa dia orang fasik ni? Alamat dia. Alladzina yanquduna ahdallah, iaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian untuk taat kepada Allah Ta'ala. Min ba'di mitsaqih, setelah mana dia menerimanya dengan sungguh-sungguh. Dia batal perjanjian dia untuk taat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Jadi nombor satu ni, hubungan dengan Allah Ta'ala rosak, tidak beriman, penuh hubungan dengan Tuhan. Nombor satu, penuh hubungan dengan Allah Ta'ala. Nombor dua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan mereka memutuskan, selalu memutuskan perkara yang Allah Ta'ala arahkan supaya dihubungi, supaya disambung, iaitu silaturrahmi, hubungi sesama manusia. Mereka memutuskan hubungi sesama manusia. Hubungi dengan Allah Ta'ala punah, tidak beriman dia, dan hubungi sesama manusia pun punah. Apa saja yang ditetapkan oleh syariat supaya dijaga hubungan sama manusia, dia putus. Apa saja yang ditetapkan dalam syariat, hubungan sesama manusia yang syariat tetapkan supaya jaga, dia putus. Contoh dalam perniagaan. Dalam perniagaan, berniaga jual beli ni, dalam perniagaan ni dia ada tolong menolong. Dalam perniagaan ni dia ada kasih sayang, bantu membantu, redha meredai, ada. Dan itulah dalam syariat. Maknanya ada satu ketika orang ni tak perlu lagi duit, dia perlu berah, maka dia tukar duit dengan berah. Orang tu pula dia perlu duit, dia tak perlu berah, sebab berah banyak dah dia. Maka berlaku pertukaran, berlaku saling redha meredai, kasih sayang. Dia pergi putus, dia buat cara lain, dia buat cara Yahudi, cara Nasara. Dia guna cara riba, dia guna cara judi, menyebabkan porak peranda habis kehidupan manusia. Ni dia panggil memutuskan hubungan yang patut dia jaga, yang patut dia hubungkan. Ini orang fasik alamat. Rosak hubungan dengan Tuhan, tidak beriman, rosak hubungan sesama manusia. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka ini selalu membuat kerosakan di atas muka bumi. Akar penuh jadi. Apabila hubungan dengan Tuhan penuh, hubungan sama manusia penuh, gapo berlaku pada dia? Dia buat kerosakan atas muka bumi. Buat kerosakan atas muka bumi ini tidak ikut syariat. Tidak ikut syariat. Gapo dia ikut? Dia akan mengikuti hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Ulaika, mereka yang bersifat sedemikian, rosak hubungan dengan Tuhan, punah hubungan dia sama manusia, putus hubungan dengan manusia. Mereka bersifat seperti itu tadi, humul khasirun, mereka lah orang yang paling rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Dia putus hubungan dengan Tuhan itu, tuan, kerugian yang sangat besar. Jadi rugi mereka inilah orang yang paling rugi. Rugi dunia ni rugi, akhirat lebih-lebih lagi rugi. Kemudian ayat 28 kembali kepada akidah tauhid. Dia ada hubungan dengan ayat 21. Kembali kepada akidah tauhid. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kamu boleh mengkufuri, bagaimana kamu boleh mengingkari seruan kepada mentauhidkan Allah, duk melakukan syirik pada Allah Ta'ala. Bagaimana boleh buat syirik Tuhan? Sedangkan wa kuntum amwata, kamu dulu tak ada apa, amwata, kamu dulu mati.
Amwata sini ni majazi, mati majazi, kiasan. Maknanya tak ada pun atas muka dunia. Kamu sebelum ni tak ada pun. Tak. Dalam tafsir Ibn Abbas disebut atraba. Maknanya kamu dulu tanah, tak jadi orang pun lagi. Fa ahyakum, Allah telah cipta kamu, dan Allah Ta'ala mengadakan kamu, dan tiup roh pada kamu, hidupkan kamu. Kamu asal tak ada, Allah Ta'ala menjadikan kamu hidup. Ada atas muka bumi. Yang beri nyawa, dia tidak ada orang yang boleh beri nyawa melainkan Allah. Bagaimana kamu boleh kufur pada Allah? Boleh syirik Tuhan lagu mana? Jasa Allah Ta'ala mengadakan kamu. Ini jasa yang besar. Thumma yumitukum, kemudian Allah Ta'ala matikan kamu. Dia cabut nyawa kamu. Setelah Allah cipta kamu, Allah hidupkan kamu, sampai satu tempoh, satu ketika untuk kamu diuji atas muka dunia. Habis masa dia, thumma yumitukum, kemudian Allah Ta'ala matikan kamu. Setelah kamu dimatikan, thumma yuhyikum, kemudian Allah SWT menghidupkan kamu semula di akhirat. Ia kehidupan buat selama-lama. Lepas mati atas muka dunia, Allah Ta'ala hidupkan semula di akhirat. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kamu semua dikembalikan untuk dihisap. Untuk dihisap, untuk dihukum di akhirat. Jadi Allah Ta'ala sebut daripada awal sehingga akhir, awal hingga akhir, Allah buat belakang. Tergamuk kamu kufur pada Allah. Tergamuknya manusia. Awal hingga akhir Allah buat belakang, tergamuk dia kufur pada Allah. Jadi hak sepatutnya manusia kena mentauhidkan Allah Ta'ala, memuja dan menyeru, berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tu hak diri kamu. Oh tu diri kamu Allah Ta'ala buat. Kamu tak ada, Allah adakan. Allah hidupkan. Allah matikan kamu dan hidupkan semula di akhirat buat selama-lama. Kamu semua dikembalikan kepada Allah. Ayat 29 pula, hak ni kudrat Allah Ta'ala luar daripada tubuh kamu. Ni afaqi, alam semesta. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk faedah kamu apa sahaja di atas muka bumi ini, semua sekali. Jami'a ni litakid. Apa sahaja yang ada atas muka bumi ini, Allah Ta'ala buat belakang. Tanya mari ada orang lain buat selain Allah. Boleh tunjuk kitab dia. Boleh tunjuk kitab. Dia tidak ada sehingga ke hari ini. Allah Ta'ala sebut dalam kitab Quran dia, dialah yang telah menciptakan untuk faedah kamu apa saja, semua sekali atas muka bumi ini, untuk faedah kamu dia buat belakang. Thumma istawa ila sama, kemudian Allah SWT qasakkan ke langit. Fasawwahun, lalu dia menyempurnakan penciptaan langit. Sab'a samawat, menjadi 7 lapisan. Allah Ta'ala sebut dia cipta langit, dia buat langit ni ada 7 lapisan langit. Hak kita nampak hak bawah sekali, lapisan bawah sekali. Lapisan pertama boleh jadi tak nampak. Allah Ta'ala nak sebut pada hamba dia atas ada 7 lagi. Langit yang mu nampak ni selapis, atas dia tu ada 6 lapis lagi. 6 lapis lagi ada langit. Hak di bumi ni manusia boleh tengok lah. Cuma bumi ni dalam ayat lain juga 7 lapis juga, seperti mana langit. Hak ni kudrat Allah. Hak ni kudrat, kekuatan dia, kehebatan dia. Kemudian ilmu dia pula. Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Allah Maha mengetahui
setiap sesuatu. Kudrat dia buat belakang. Segala makhluk yang ada dia buat. Lapisan langit yang kamu boleh tengok, gugusan bintang di langit sana yang kamu boleh jenguk alah rata, boleh tengok matahari, bulan semua sekali, Allah buat. Kudrat daripada Yang Maha Esa. Tidak berkuasa dengan siapa-siapa. Dia je. Betapa kuasanya dia. Manakala ilmu dia pula, dia mengetahui segala sesuatu. Ni dua perkara ni. Untuk hamba kenal Allah, kudrat Allah Ta'ala yang maha sempurna, ilmu Allah Ta'ala maha sempurna. Dua ni. Bagaimana mungkin satu orang boleh lagi pergi puja selain Allah, boleh bunuh akidah dia, dok pergi lakukan syirik kepada selain Allah Ta'ala, dok pergi puja kepada selain Allah. Bagaimana? Sedangkan betapa kuasanya Allah Ta'ala, betapa maha mengetahuinya. Dia saja yang layak dipuja, dia saja yang layak disebut dilakukan ibadah. Jadi kesimpulan dia, tuan-tuan, kita semua ni lemah. Yang maha kuasa hanya Allah. Lemah doa. Jadi oleh kerana semua makhluk ini jenis lemah, maka hak jenis lemah ini dia berhajat kepada yang maha sempurna. Berhajat kepada yang maha sempurna. Jadi hendaklah dituntut kepada, hendaklah dia memuja, dia berdoa, menyeru, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 30. Ayat 30 ni sejarah ringkas. Sejarah ringkas awal kejadian makhluk. Awal kejadian makhluk manusia. Sebelum diciptakan manusia, makhluk jenis malaikat sudah ada, dan makhluk jenis jin sudah ada. Malaikat dibuat daripada cahaya, jin daripada api, manusia daripada tanah. Jadi sebelum Allah Ta'ala nak buat manusia ni, malaikat dan jin sudah ada. Lagi kita kena tahu sejarah kita semua ni. Manusia ni dia asal daripada syurga. Dia bukan asal daripada dalam gua. Bukan asal dalam gua. Asal silahnya. Asal silahnya daripada syurga. Asal silah daripada syurga. Kemudian Allah Ta'ala takdirkan manusia ni diturunkan ke bumi dengan ada asbab musabab dia, seperti peristiwa yang berlaku kepada tok kita Nabi Adam AS. Diturunkan ke bumi untuk diuji dalam beberapa tempoh waktu. Apabila tamat saja tempoh kedatangan manusia ke bumi ini, maka bumi ini akan dihancurkan. Manusia akan kembali ke akhirat. Dan apabila manusia kembali ke akhirat, dia akan kembali kepada dua tempat saja. Tidak ada yang ketiga. Sama ada dia akan kembali ke syurga, sama ada dia akan kembali ke neraka. Dia akan dihumbai ke neraka. Jadi untuk manusia nak selamat, Allah Ta'ala perturunkan kitab. Manusia apabila dihantar, diturunkan ke muka bumi, Allah Ta'ala kirimkan juga Nabi-Nabi, dan Allah Ta'ala turunkan bersama Anbiya ini kitab dia, wahyu daripada Allah. Mana-mana orang nak selamat, maka dia akan ikuti, dia ambil wahyu ni, dia terima wahyu, dan dia hayati dalam kehidupan wahyu Allah Ta'ala. Maka orang yang menerima wahyu, menghayati wahyu dalam kehidupan, dia akan boleh kembali semula tempat asal dia dalam syurga Allah. Jadi kunci dia nak kembali semula tempat asal dalam syurga ni, wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan. Jadi Allah SWT sebut, wa idh qala rabbuka lil malaikah, dan di waktu diberitahu, Tuhan kamu beritahu kepada para malaikat. Manusia tak ada lagi pada masa ni. Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku pasti akan ciptakan di atas muka bumi khalifah. Khalifah ni ada dua terjemahan. Pertama sekali, khalifah makna dia manusia yang silih berganti.
mari hak ni. Mula-mula tok dulu mari. Bila tok meninggal, ayah dia pula silih berganti. Meninggal hak tu mari hak lain pula. Allah Ta'ala sebut kepada malaikat, sesungguhnya aku pasti akan ciptakan di bumi khalifah, manusia yang silih berganti. Terjemahan kedua, manusia yang menegakkan syariat Tuhan. Khalifah, manusia yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat beritahu pada Allah. Setelah Allah lawi peluang kepada para malaikat ni, malaikat tanya. Qalu, para malaikat kata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Wahai Allah, adakah engkau nak ciptakan di bumi man makhluk yufsidu fiha, yang akan membuat kerosakan di bumi? Apakah engkau ya Allah nak ciptakan pula makhluk yang akan buat kerosakan di bumi, wa yasfiku dima, dan yang akan menumpahkan darah? Malaikat tanya Allah Ta'ala. Macam mana malaikat boleh tanya seperti ini? Macam mana? Ulama tafsir menyebut kerana di bumi sudah ada sejenis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, iaitu jin. Dan jin ni apabila diciptakan, dia buat kerosakan atas muka bumi dan menumpahkan darah. Sebab itulah soalan malaikat ni seperti ni. Kalau tidak, macam mana dia tahu? Sebab tu dia tanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Apakah engkau ya Allah nak ciptakan di bumi makhluk yang akan buat kerosakan dan akan menumpahkan darah? Kalaulah engkau ya Allah nak makhluk jenis mengabdikan diri pada kamu, sentiasa menyucikan kamu, bertasbih kepada kamu, memuji kamu, kami ada. Para malaikat kata, wa nahnu, dan kami sudah ada, nusabbihu bihamdika, sentiasa menyucikan kamu. Sekarang ni pun sedang menyucikan kamu, bihamdika, dengan memuji kamu, alhamdulillah, wa nuqaddisu lak, dan akan datang pun para malaikat ini, kami akan sentiasa menyucikan kamu sampai bila-bila. Kalau nak hak sentiasa melakukan ibadah pada Allah, kami sudah ada. Allah SWT, inni a'lamu ma la ta'lamu. Allah Ta'ala jawab, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, maha mengetahui, ma la ta'lamu, apa yang kamu semua wahai para malaikat tidak tahu. Jawapan ni uslubul hakim, tegas daripada Allah Ta'ala. Aku maha mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Sejarah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak beritahu pada kita kelebihan kita berbanding dengan para malaikat, ilmu. Allah bagi kelebihan pada manusia, ilmu dia, pada ilmu. Kalaulah dari sudut ibadah, manusia akan kalah mereka. Kalah. Ada di kalangan mereka ni berdiri, ada di kalangan malaikat apabila dia sujud pada Allah, dia tidak bangun lagi. Betapa hebatnya ibadah dia. Nak banding dengan manusia ni, dia kita makan tak sujud dah. Kadang-kadang tak ingat dah kita. Kadang-kadang lupa. Begitulah manusia. Tapi Allah Ta'ala nak beritahu kelebihan kepada manusia, dia lain. Allah Ta'ala nak beri, iaitu dari sudut ilmu. Ayat depan ni penjelasan. Dan insya-Allah kita baca semula. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah.